Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dapat sama-sama berkumpul petang ini. Tuan-tuan, cik puan, dapat sama-sama kita menimba ilmu, meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kita, khususnya di dalam ilmu fardu ain. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, cik puan, terima kasih. Yang baru masuk jangan lupa follow, share, tap like. Baik. Jadi petang ini lain sikit tuan-tuan, cik puan. Sebab apa? Sebab petang ni saya tak ada papan putih. Saya tak ada papan putih. So petang ni hari ni saya ada program. Saya ada program hari ni dekat Pesada. Kita ada. Terima kasih Puan Melo, semoga dimurahkan rezeki. Dan kita bagi mana yang mampu je lah, insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih yang baru masuk. Jangan lupa follow, share dan tap like. Baik, petang ni saya nak bukakan satu kitab yang dinamakan Kitab Matan Faridah. Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Pada bicara ilmu tauhid. Saya nak bukakan kitab ni tuan-tuan cik puan. Ni. Dan saya nak bahas sedikit lah. Kita nak bahas sedikit perkara berkaitan dengan ilmu tauhid. Tahu lah, bila mana buka kitab Matan Faridah, kita memang cerita ilmu tauhid. Okay. Terima kasih yang bantu tap like, bantu follow dan share. Jangan lupa follow dulu, tap like jangan lupa. Baik. Jadi saya akan bacakan dekat tuan-tuan cik puan perkara berkaitan dengan mengenal Allah. Ni dia, mengenal Allah. Baik. Siapa ada kitab ni boleh buka tuan-tuan cik puan, boleh buka. Yang ada kitab boleh buka. Sama-sama kita dengar apa perkataan ulama. Baik. Saya bacakan, iaitu Kitab Matan Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, pada muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat. Sekejap saya tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 baris daripada atas. Waalaikumsalam. Ustaz, tak ada papan putih. Tak ada papan putih. Hari ni minta maaf, tak ada papan putih. Aduh. Selalu ada, betul lah. Selalu ada. Tapi tak apalah, dengar dulu. Jangan risau, tak apa. Walaupun tak ada papan putih, saya cuba terangkan bagi orang awam mudah faham. Okey. Baik. Jadi saya bacakan. Berkata muallif rahimahullahu taala, iaitu pengarang kitab Syekh Ahmad Al-Fatani. Bermula permulaan barang yang wajib. Ini akidah Asy'ariyah ke? Ya, betul. Kan? Ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini kita. Okey. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk jangan lupa follow, share dan tap like. Tap like jangan lupa. Baik. Bermula permulaan barang yang wajib. Barang ni apa? Barang ni bukan benda barang ni perkara. Baik. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak. Pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf kita dah belajar kan? Ingat tak 2 hari lepas kita dah belajar apa itu mukallaf, siapakah itu mukallaf? Okey. Seterusnya, iaitu orang yang akil, berakal, lagi baligh, cukup umur, sama ada laki-laki atau perempuan. Baik. Tak kisahlah dia lelaki ke dia perempuan ke, baligh, cukup umur, jangan ada lagi dua, kan?
Allahumma salli ala Muhammad. Baik panca indera dengan sampai seruan, maka sudah dikira mukallaf. Okey. Itu bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Inilah permulaan barang yang wajib bagi setiap mukallaf adalah mengenal ia akan Allah Ta'ala. Jadi apa dia tuan-tuan cik puan? Perkara yang pertama yang wajib kita belajar, kita wajib belajar adalah kenal Allah. Kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Bagaimanakah yang dikatakan kenal Allah itu? Adalah kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Baik, macam mana nak kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan? Kan? Macam mana nak kenal Allah? Okey. Ramai zaman sekarang ni orang cakap dikenal Allah. Kan? Ramai sekarang ni orang kata dikenal Allah. Bila kata kenal tak Allah, kenal lah. Tapi kita kata bagaimana yang dikatakan kenal Allah lepas fardu ain? Okey. Kenal Allah lepas fardu ain. Iaitu apa? Dengan jalan apa? Belajar sifat 20. Betul. Nak kenal Allah bukan kenal zat Allah, tetapi kenal ataupun tahu sifat-sifatnya. Baik. Tu dia. Mengetahui sifat-sifatnya yang wajib diketahui. Okey? Mengetahui sifat Allah yang wajib diketahui. Bukannya tahu semua sifat, tak. Sebab apa? Sebab ada golongan bila mana kita sebut sifat 20, dia kata, Ustaz, kenapa hadkan? Kenapa menghadkan sifat Allah hanya 20 je? Kan sifat Allah kan banyak. Kenapa nak kena kenal 20 je? Kenapa yang lain tak kenal? Gitu, dia bahas gitu pula. Kan? Sebab apa? Sebabnya adalah ini perkara yang ulama dah susun. Kita kenal Allah ni kan dengan kaedah yang ulama susun. Okey. Saya nak tanya dah tuan-tuan cik puan, boleh tak kita kenal Allah dengan cara kita? Boleh tak? Dia kata, Ustaz, saya nak kenal Allah, tapi saya nak kenal cara saya, boleh tak Ustaz? Orang tanya gitu lah. Jawapan apa? Tak boleh. Tak boleh kenal Allah dengan cara kita, tak boleh. Okey, wajib ikut cara yang ulama tetapkan. Okey, tu dia. Faham Jadi seterusnya, ertinya, okey, Waalaikumsalam warahmatullah, bukan dengan Quran dan hadis ke? Allah, saya tak ada papan putih pula. Baik, macam gini. Saya pernah cerita kan. Sumber agama ada 4. Ingat tak? Sumber agama ada 4. Okey. Sifat mustahil dengan sifat harus kita perlu tahu. Wajib tu fardu ain. Sifat wajib, sifat mustahil, harus. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Okey. Tu dia. Saya sambung. Sumber agama ada 4. Tuan-tuan cik puan, kalau ada saya tak ada papan putih, minta maaf lah. Okey, minta maaf lah. Sumber agama ada 4. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma' ulama. Dan yang keempat qiyas. Inilah 4 sumber agama. Dan tidak boleh menolak 4 perkara ini. Siapa yang menolak salah satu daripada sumber agama, apa hukum dia? Haram. Haram. Okey. Dan ulama kata apa? Siapa yang menolak salah satu daripada sumber agama ini, hukum dia jatuh kufur. Okey. Seterusnya, ada soalan tak? Ulama ikut siapa? Ulama ikut siapa? Ijma' ulama dengan qiyas ikut siapa? Ikut Al-Quran dan hadis juga.
bukan ulama saja-saja. Kan? Bukan ulama ikut kehendak sendiri, bukan. Ulama karang kitab berpandukan Al-Quran dan hadis. Mana ada ulama karang kitab saja-saja karang, tak ada. Okey? Kalau macam tu habis rosak umat. Rosak umat. Okey. Tak masuk neraka pun tak pegang dengan sifat 20. Push. Saya nak tanya tuan-tuan cik puan, belajar sifat 20 ni untuk apa? Untuk betulkan iman kita, untuk benarkan pegangan hati kita. Bukan saya kata, ni kitab yang kata ni. Ni kitab yang kita tengah baca ni, ulama yang kata. Okey. Tu dia. Seterusnya, kita ikut Rasul Muhammad, bukan umat, bukan ulama. Okey, nak tanyalah. Tanya sikit. Macam mana awak nak ikut hadis? Awak cakap Rasul Muhammad ni hadis lah kan? Macam mana awak nak ikut Al-Quran dan hadis? Macam mana? Cuba ajarkan saya, bagaimanakah awak memahami Al-Quran dan hadis tu? Awak cakap awak tak nak ikut ulama, kan? Tetapi awak kata awak nak ikut Al-Quran dan hadis. Baik, tunjukkan pada saya bagaimanakah caranya awak mengikut Al-Quran dan hadis tu tanpa berpandukan pada ulama. Cuba terangkan, ajarkan saya. Saya nak juga ilmu tu. Saya nak juga boleh faham Al-Quran seperti mana yang difahami oleh memang Rasulullah bawakan Al-Quran pada para sahabat. Saya nak juga memahami Al-Quran tu macam mana para sahabat faham, tanpa lalu ulama. Cuba terangkan kat saya, ajarkan saya. Ajar. Jangan pening-pening ngaji dan hafal dan hayati 99 nama Allah. Nabi janji syurga. Siapa yang cakap tu? Tuan musafir Kelana. Hadis mana yang mengatakan seperti itu? Hayati 99 nama Allah, Nabi jamin syurga, janji syurga. Berikan saya kitab hadis mana? Power gak ni. Saya macam selama ni, mungkin minta maaf lah, kadang saya terlepas pandang, tak tahu sangat lah, kan? Ada hadis yang mengatakan Rasulullah kata hayati 99 nama Allah, janji syurga. Sifat 20 tak boleh kenal. Kitab mana? Allahu Akbar. Terima kasih Tuan Syihab bagi gift. Ijma' dan kias pun berpandukan Quran Sunnah. Betul. Maaf Ustaz lewat masa. Tak apa. Okey. Allahu Akbar. Ni awal-awal dah masuk ni, ulama pun dah bawa fahaman sesat. Sebab itulah kena kenal ulama yang muktabar. Sebab itulah kena kenal ulama yang sebenar. Ini kaedah masalah kita zaman sekarang ni. Kita tak jumpa tak jumpa ulama yang sebenar. Sebab apa? Tidak berpandukan kitab. Kan? Kalau macam kami menggunakan kitab Matan Faridah. Siapa yang pengarang dia? Syekh Ahmad Al-Fatani. Kalau nama panjang dia ni Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Fatani. Tapi gelaran biasa dipanggil oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Okey. Baik. Allahu Akbar. Boleh jadi rosak akidah. Betul. Kan? Salaf. Okey, bagaimana belajar dengan salaf tu? Bagaimana belajar dengan salaf? Tapi sebab apa? Ramai sekarang ni diklaim yang diikut salaf. Rupanya bila kita tengok akidah dia, salah ni. Ni bukan salaf ni. Kan? Dia kata apa? Allah bersemayam atas arash, Allah duduk atas langit, kan? Allah yadullahu fawqa aydihim, Allah ada tangan, la ilaha illallah, Allah turun dekat langit bumi. Ini bukan akidah salaf ni. Kan? Dia cakap je, kan? Dia cakap je dia akidah salaf. Rupanya bila cek ini bukan salaf ni, ini ngarut ni. Ini salah belajar ni. Okey. Itu dia. Apa yang ada dalam kitab semuanya benar. Kitab yang muktabar semuanya benar. Semuanya benar. Okey.
Okey, semuanya benar. Ulama yang bawa hadis yang bawa fahaman salaf, kitab mana? Tuan Umi rujuk kitab mana ni? Rujuk kitab mana ni? Siapa yang ajar ni? Tak tahulah, saya tak tahulah. Sebab setakat ni yang selama ni saya belajar, yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah adalah pada akidah mereka mengikut aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itulah. Saya tak pernah dengar lagi lah ikut akidah salaf. Kan? Okey. Jangan beriman. Siapa yang beriman dengan ulama? Mana ada belajar dan pilih ajaran yang betul. Jangan taklid buta. Kalau hati kita celik, kita tahu benda yang kita belajar tu salah. Yang buta ni apa? Yang buta ni yang tak tahu salah. Ni buta nama dia. Kan? Dia belajar tapi tak tahu dia belajar ni betul ke salah. Main ikut guru. Ikut guru jangan. Zaman sekarang ni orang belajar pegang ustaz. Sebab itulah banyak dia tak tepat. Kan? Tak tepat dia punya pembelajaran tu. Prosedur ilmu salah. Akhirnya apa? Akhirnya belajar pun salah faham. Kan? Sebab tu hati-hati tuan-tuan cik puan. Kena cari guru yang betul-betul. Oh ramai. Petang-petang ni saya nak santai-santai je. Terima kasih yang bagi gift. Sebab tu saya kata follow dulu. Follow, share dan tap-tap like. Jangan lupa tap-tap like tuan-tuan cik puan. Okay. Jangan lupa kena tap-tap like. Okay. Kena tap-tap like. Okay. Mengetahui ada Tuhan yang mencipta dan melihat alam sekeliling. Mengenal Allah kena, betul, kenal Allah kena belajar. Ada hadis. Memang kalau kata ada hadis, berikan saya kitab mana? Kitab mana? Kitab hadis mana tu? Sahih Bukhari ke? Sahih Muslim ke? Kan? Jangan ikut ulama. Allahu Akbar. Ulama sebenar pun orang dah tolak sebab orang tak belajar. Kan? Okey. Tadabbur Al-Quran bukan fardu ain. Sebab tu lah saya kata tuan-tuan cik puan, saya kena ada papan putih ni. Saya kalau tak ada papan putih ni macam tak, orang tak jelas. Ustaz ni cakap apa ni? Cakap kosong je ni. Sebab tu saya kata kena ada papan putih. Minta maaf lah. Saya minta maaf lah. Hari ni tak ada papan putih. Tu yang saya tak boleh lukis. Biasa saya lukis. Kalau saya lukis, insya-Allah faham, jelas. Kan? Yang daripada Wahabi boleh jadi ahli sunnah. Daripada ahli sunnah makin kuat pegangan iman dia. Oh, power. Wow, mantap. Okey. Tu dia. Baik. Bukan, saya kata kitab mana? Kitab mana? Okey. Siapa yang kata kitab muktabar semua benar? Allah. Ini sepakat tak silap. Awak tak percaya, pergilah tanya mufti. Selain mufti yang satu tu lah. Pergi tanya lagi 13 mufti. Awak tanya mufti satu tu memang tak jadi apa. Okey. Ustaz ni kena tepuk dengan ibanah ke makalat. Oh. Awak baca ibanah mana ni? Ibanah banyak. Awak ni cakap ibanah macam kitab ibanah tu ada satu. Ibanah ada ibanah yang asli, ada ibanah yang palsu. Okey? Imam Syafi'i, okey. Kitab mana yang kata kita kena ikut akidah Imam Syafi'i? Kitab mana tuan-tuan cik puan? Cuba bagi tahu. Janganlah cakap ada-ada je, bagilah saya rujukan. Kan? Tuan-tuan cik puan, saya siap tunjuk lagi ikut akidah Asy'ariyah. Sebab saya berpandukan kitab Matan Faridah. Ataupun kitab lain, kitab Aqidatun Najin. Nak kitab lain lagi, kitab Kifayatul Awam. Nak kitab lain lagi, kitab Risalatul Tauhid. Empat rujukan saya bagi. Tuan-tuan cik puan suruh saya ikut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Mana rujukan? Allahu Akbar. Jangan macam ni tuan-tuan cik puan. Kan? Macam tak kena. Saya dah tunjuk kitab, tuan-tuan cik puan tak tunjuk kitab. Kan tak adil namanya tu. Betul tak tuan-tuan cik puan? Okey.
Allah, petang ni banyak gaduh ni. Aish. Kau ni sesuka hati je sembang. Kita tak sembang. Allahu Akbar. Saya cakap ni perkataan ulama ni. Nak okey, saya tunjuk. Saya tak sembang kosong Tuan-tuan cik puan cakap saya sembang kosong. Mai sini. Mai. Sini. Saya tunjukkan tuan-tuan cik puan. Perkataan para ulama. Saya tunjuk. Saya bukannya apa tu? Tipu-tipu. Ni bukan hidup, bukan main tipu-tipu tuan-tuan cik puan. Tunjuk. Baik. Dengar betul-betul dengar. Ni dengar hadam telan. Okey. Okey. Mai sini. Jelek. Saya ni kita kalau orang nak tunjuk kita tunjuk. Ni tuan-tuan cik puan Saya flip kamera. Baik. Tengok baik perkataan kitab. Dengar ni. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, barang yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Nampak ni? Atas khilaf yang lagi akan datang dan qaul yang rajih itu. Qaul yang pertama. Apa itu qaul yang pertama? Iaitu 13 sifat. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal. Iaitu apa? Pada sifat maknawiyah. Nampak? Tiada harus dinafikan dia dengan ijma'. Ijma' apa? Ijma' ulama'. Kerana ia setengah daripada segala perkara kamalat. Kamalat ni apa? Kesempurnaan. Maka, dengar tuan-tuan maka barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir. Wal'iyazubillah. Nampak tak ni? Dan hanya sungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil jua. Itu. Nampak tak? Oh, petang ni banyak gaduh ni. Allahu Akbar. Minta maaf lah tuan-tuan cik puan. Kita ni, betul saya kata, saya bukan sembang kosong. Saya cakap rujuk kitab. Saya tunjuk perkataan kitab. Okey, kalau tuan-tuan cik puan kata, siapa yang mengesahkan perkara ni? Okey, kalau tuan-tuan cik puan bawa mufti, saya pun bawa mufti juga. Saya cakap, saya orang Johor. Dan tuan-tuan cik puan tahulah, kenal lah, Johor antara negeri yang paling kuat berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah wal maturidiyah. Itulah yang kami pegang, dan ini juga pegangan pada mufti-mufti yang lain kecuali satu negeri sahaja. Bukan saya sembang kosong Kalau awak cakap awak pegang mufti, kami pun pegang mufti. Okey. Dan kalau orang tanya, salah tak belajar Asy'ariyah Maturidiyah? Tak salah. Bukan ke orang awak sendiri yang kata, yang debat minggu lepas, 2 minggu lepas yang debat tu, Asy'ariyah benar. Asy'ariyah benar. So tak boleh tolak gitu je. Kan? Allah, banyak komen ni, 100 lebih komen ni. Penat saya nak baca. Sebab tu saya kata follow dulu. Tuan-tuan cik puan, komen tak follow rugi. Tap like jangan lupa. Ajak lagi kawan-kawan masuk. Allah, ini minta maaf ni, orang petang ni yang ini jarang-jarang ni orang-orang hebat masuk dekat dalam live saya ni. Biasa yang masuk dalam live saya ni, biasa orang awam je. Biasa yang masuk dalam live saya ni, biasa level-level darjah 1 ni. Ini level-level orang power ni. Minta maaf lah tuan-tuan cik puan. Saya ni pun darjah 1 je. Okey. Saya ni pun darjah 1 je. Bukannya kita power mana. Saya tak power mana tuan-tuan cik puan. Saya insya-Allah untuk fardu ain saya boleh. Kan? Perkara asas insya-Allah saya boleh. Kalau orang tanya saya, ustaz akidah apa? Saya cakap, saya akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah wal maturidiyah. Kami berpegang mengenal Allah wajib
dengan jalan sifat 20. Wajib dengan jalan sifat 20. Okey, tap like. Oh, ni ramai komen ni tak tap like ni rugi ni. Oh, ramai juga masuk petang-petang ni. La ilaha illallah. Aish. Okey. Allahu akbar. Kita bukan nak kata orang hati buta apa, tak. Kan? Ini nama apa? Ini pada perbahasan pada jahil ni. Tahu tak? Tuan-tuan cik puan tahu tak? Jahil pecah dua. Satu jahil basit, satu jahil murakkab. Tahu tak? Kalau tak tahu, cari tahu dulu. Sebab tu saya kata sekolah lagi. Saya tahu tuan-tuan cik puan, ustaz guna kitab apa ni? Saya guna kitab ni, kitab Matan Faridah. Ya, kita ikut Imam Asy'ariyah. Ini fatwa Ini fatwa yang nak gaduh tu kan, yang RUU Mufti tu kan. Yang kan ni yang panas Yang panas ni golongan Wahabi ni, dia panas. Kenapa RUU nak kena Asy'ariyah Maturidiyah? Kenapa Asy'ariyah Maturidiyah? Kenapa nak kena ni? Tak boleh ke kami salaf? Ni golongan Wahabi kata, bukan saya kata Kami sokong. Kami kalau RUU jadi memang kita hentak habis lah. Memang kita hentak geng-geng Wahabi ni yang mengatakan Allah atas langit, Allah ada tangan ni. Memang kita hentak bagi habis. Kan? Biar dia bertaubat sikit. Okey, dan itu juga yang kami pegang. Fatwa Negeri Johor. Okey. Dan dalam Warta Negeri Johor mengatakan Wahabi memang golongan sesat. Yang menolak Asy'ariyah sesat. Ni bukan saya kata, ini memang warta Kerajaan Negeri Johor. Mufti Johor. Kan? Gaduh petang-petang macam ni. Sebab tu saya kata, kita tak ikut Wahabi betul tu. Kita memang tak ikut Wahabi. Okey. Ini bukan modal level Wahabi. Kita bukan modal level. Kita cakap, saya dah tunjuk kitab dah. Awak boleh cakap saya sembang kosong. Awak yang tak tunjuk kitab, lepas tu awak cakap saya sembang kosong. Macam mana? La ilaha illallah. Saya tuan-tuan cik puan, saya dah biasa dah. Saya dah gaduh dengan ni. Saya dah gaduh dengan Wahabi ni. Dah 3 tahun dah saya gaduh. Saya setiap kali live gaduh. Okey. Aduh, hai. Ikut Nabi. Okey, macam mana nak ikut Nabi? Awak cakap awak baca hadis, tapi awak tak baca tafsir hadis. Sembang sorang-sorang. Okey, kalau tak nak saya sembang sorang-sorang, datang JB lah. Kan? Datanglah Johor. Awak asyik ajak orang awak datang Perlis je. Awak tak nak datang Johor, mainlah datang Johor. Kami buka. Okey, saya cakap lah, saya berada di Kempas, Taman Seri Putra. Tulis. Okey, ustaz ni ada dekat Taman Seri Putra, Jalan Putra 1. Tulis. Datang JB, datang Johor, jumpa saya. Kita cakap betul-betul. Kalau rasa macam tak puas hati sangat, kita boleh jumpa mufti wilayah. Macam mana? Power tak? Boleh, kita ada link. Tuan-tuan cik puan. Pergi belajar hadis 99, tanya mufti kau tu. Awak nak cakap mufti kami tak pandai ke macam mana? Awak kalau nak cakap je lah. Kan? Kalau awak betul, saya cabar awak. Kan, jarang saya cabar saya ni. Tulis, selain mufti Perlis salah. Cakap. Kita jangan tu. Kan, kita panah ni. Biasa muda-muda memang. Kita memang muda-muda kena gaduh. Muda-muda kena gaduh. Lepas tu saya kata. Okey. Saya bukan, kita bukan tuduh apa. Kita cakap ilmiah. Tuan-tuan cik puan pegang tuan-tuan cik puan. Kami pun pegang kami. Kita bukannya tuduh apa-apa, tak. Kan? Kita bukan apa, kita cakap ilmiah. Kan? Awak nak pegang, tak ada masalah, pegang. Kami pegang Asy'ariyah. Kami pegang Asy'ariyah. Tak, buat apa nak dialog? Tak payah dialog. Tunjukkan je. Okey, Allahu Akbar. Sebab itulah saya kata, jangan pegang kitab, jangan pegang ustaz. Macam mana ni?
Baru pendahuluan. Saya baru sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Dah macam gini. Belum saya cerita pasal sifat 20 lagi. Macam mana? Aish, cinca. Lepas tu saya kata, dengar dulu. Belajar ilmu tu. Dengar. Okey? Ni dia. Meh dengar. Belajar. Lepas tu saya kata, jangan salah-salahkan orang. Belajar. Okey, ada apa ni? Tak adalah, kita belajar sifat 20. Okey, diorang sekarang main rakam-rakam ustaz. Main rakam-rakam main sekarang ni, Allah Akbar, bahaya lah. Minta maaf lah. Saya ni orang biasa. Saya ni orang biasa. Kan? Lepas tu saya kata, kalau salah, awak buatlah live awak. Awak cakap kesalahan Asy'ariyah Maturidiyah. Macam tu lah. Gitu cara dia. Okey? Dah sabar. Nampak? Awak masuk tak tap like. Tap like sekarang. Tap like sekarang. Kitab apa guna fardhu ain? Ni. Kami guna kitab ni Matan Faridah. Kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Tak apalah, kita tak nak gaduh lah. Tak baik gaduh. Kita kan sesama muslim, kena berhati-hati pula, berkasih sayang. Kita tak marah, cumanya kita kesian. Kan? Kita kalau boleh nak semua sama-sama Islam ni, kita sama-samalah belajar. Okey? Saya tak sesatkan umat. Saya ajar umat kepada perkara yang betul. Insya-Allah. Kan? Lepas tu saya kata, kalau saya salah, report saya tuan-tuan cik puan. Kalau tuan-tuan cik puan rasa saya ni ustaz ni mengarut ni, ngajar ni, pelik-pelik ni, report saya. Lepas tu pergilah mana-mana. Kan? Ustaz ni ngajar sifat 20, salah ni. Cakap macam tu. Kan? Cakap macam tu. Tak percaya, Allah, terima kasih bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Okey. Tuhan tidak bertempat. Bukan Tuhan atas langit. Macam mana ni? Siapa ajar ni Tuhan atas langit ni? Macam saya tak pernah jumpa lagi. Baik. Tu dia. Terima kasih Daktam. Semoga dimurahkan rezeki Allah. Banyak sangat ni. Terima kasih Baik. Dengar betul-betul. Seterusnya. Nampak? Baru 2 baris. Okay? Baru 2 baris dah gaduh lah. Ni belum laju lagi ni. Dah tak apa. Baik. Saya nak tutup komen macam segan pula. Tapi tak apalah. Saya gini je lah. Macam mana nak? Tak reti lah saya. Baik. Tengok. Slide ke tepi. Follow dulu. Tak. Dia kalau saya yang buat live, slide ke tepi makin keluar komen. Baik. Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Okey. Tu dia. Nampak ni? Nampak tak tuan-tuan cik puan? Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Ertinya bahawa mengenalkan dia itu, mengenalkan Allah itu tempat hantaran segala perkara. Tempat hantaran dekat segala perkara. Iaitu apa? Segala ibadat yang kita lakukan. Okey? Segala ibadat yang kita lakukan, semuanya ada tempat hantaran. Iaitu apa? Macam mana nak tahu sampai tak sampai? Dengan belajar kenal Allah. Okey? Dengan belajar mengenal Allah. Itu je. Okey? Dengan belajar mengenal Allah, maka ada tempat hantaran segala ibadat kita. Baik. Habis tak, kalau tak kenal Allah macam mana? Okey. Tengok macam manakah status ibadat seseorang itu bila mana tak kenal Allah. Tengok. Ustaz, kalau dah belajar tapi tak okey, kalau dah belajar tapi tak faham, belajar lagi. Belajar sampai faham. Faham tak? Kalau tak faham, belajar lagi. Bila tak faham, belajar lagi. Tu dia. Betul. Awal-awal agama mengenal Allah.
Okey. Iaitu apa? Tengok tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba, apa yang Allah perintahkan, maka tiada sah. Ini bukan perkataan saya. Tengok, saya tunjuk lagi tuan-tuan cik puan, saya tunjuk lagi. Saya tunjuk, tengok ni Maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat. Ini apa dia? Ini adalah ibadat yang wajib atau sunat, melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Saya ulang balik. Maka tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat, melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Nak kata apa? Kalau tak kenal Allah, tak sah. Kitab matan faridah. Kalau kitab Matla'ul Badrin yang ni. Kitab Matla'ul Badrin yang ni. Ya memang betul, dalam kitab Matla'ul Badrin yang depan-depan pun ada cerita pasal tauhid juga. Dia cerita pasal tauhid juga. Cumanya lebih detail kitab ni. Kitab Matan Faridah lebih detail. Penting tak kenal Allah? Penting. Okey. Orang awam perlu tahu ke sifat mustahil dan harus tu, ustaz? Perlu, wajib tahu. Wajib tahu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Terima kasih yang dah masuk, yang dah follow. Bantu tap like. Jangan lupa tap like. Kalau kenal Tuhan ada tangan, kaki, wajah dan seumpamanya, macam mana Allah? Kalau dia kata Allah ada anggota selayaknya, orang ini apa? Orang ini berdosa besar, berdosa. Tapi kalau dia kata Allah memang ada anggota serupa makhluk, memang macam manusia ni, Allah duduk memang macam manusia, jatuh kufur. Boleh jatuh kufur. Na'uzubillah. Jangan kita jadi sampai macam tu. Okey? Baik. Kitab Matan Faridah bukan karangan Tok Kenali, bukan. Kitab Matan Faridah karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Fatani adalah guru kepada Tok Kenali. Syekh Ahmad Fatani ada anak murid. Nama anak murid dia Tok Kenali. Gitu. Okey. Okey. Tu kriteria. Allahu Akbar. Sebab tu, kalau tuan-tuan cik puan baca betul Syekh Ahmad Fatani. Ustaz sakit tekak, bukan sakit tekak. Kita tak boleh tinggi sangat. Pitching tak boleh tinggi. Kita dekat pesada ni. Kalau pitching tinggi nanti yang orang pelik yang, ini kenapa ni ustaz ni? Okey. Itu dia. Semua orang Islam, betul, semua orang Islam wajib belajar kenal Allah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan cik puan buka satu lagi kitab, iaitu kitab Aqidatun Najin. Dalam kitab Aqidatun Najin, pada perbahasan sifat mukhalafah, dia kata apa? Sesiapa yang tidak belajar, yang tak tahu dalil mukhalafah, maka mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Kerana apa? Kerana dia tak tahu lah. Kan? Tu dia. Malam ni kuliah Matan Faridah kat Masjid Pondok Tok Kenali. Subhanallah. Baik. Cantik tu. Okey. Wahabi meyakini Tuhan ada di atas arah, kadang-kadang turun ke bumi. La ilaha illallah. Bukan, salah tu. Itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ustaz, saya nak tanya, kenapa kita rasa nak nangis? Tandanya apa? Sedangkan saya lalai. Nak nangis? Sedih kot. Sedih lah tu. Tak apa, jangan sedih-sedih. Belajar fardu ain, insya-Allah hati tenang, bahagia, dunia akhirat selamat. Okey. Sifat 20. Baik. Faham Jelas okey. Ada soalan tak setakat ni? Petang-petang ni dahsyat sikit ni. Okey.
Sekejap tuan-tuan cik puan Ada. Okay, nice. Nice. Baik. Berdiskusi dengan diorang tak payah berdebat, tak payah berdiskusi. Okey. Tu dia. Siapa yang tak ada kaedah akal, tak apalah, kita belajar benda betul. Betul saya kata. Kita kalau belajar, kita tak nak gaduh, kita tak nak berdebat. Kita nak belajar benda betul. Belajar benda betul, dah settle. Cukup lah tu. Okey? Nak belajar agama, tak apa, boleh daftar dengan kami. Kami ada kelas fardu ain juga. Kami ada kelas fardu ain. Okey? Cumanya kelas fardu ain ni Cumanya kelas fardu ain kami ada yuran bulanan sikit lah. Sikit je, tak banyak pun. Kelas kami setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat pukul 8 malam. Ni untuk pelajar baru lah. Pelajar baru 8 malam. 8 sampai 10.30 malam. Itu dia. Kami punya kelas. Baik. Settle Jadi ingat, kembali pula pada kitab, iaitu apa dia? Iaitu wajib kenal Allah dulu. Wajib mengenal Allah dulu. Dan belajar ilmu tauhid juga adalah salah satu adab dalam belajar ilmu. Kitab apa ni? Kitab Matan Faridah. Kitab Matan Faridah. Terima kasih yang dah follow. Yang baru masuk boleh bantu follow dulu. Follow, share banyak-banyak. Tap like, jangan lupa. Baik. Jadi ini dia. Kerana apa? Saya ulang balik. Belajar ilmu tauhid adalah adab dalam belajar. Dalam belajar ilmu. Dalam kelas kita apa? Okey. Dalam kelas kami ada 3 kitab. Yang pertama kami menggunakan kitab tauhid, ilmu tauhid, kami menggunakan kitab Matan Faridah. Ni, yang pertama pada ilmu tauhid. Kita gunakan kitab apa? Kitab Matan Faridah. Kitab Matan Faridah. Okey? Yang kedua, kitab fiqh, kami menggunakan kitab Matla'ul Badrain. Kita gunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Ni. Kitab fiqh mazhab Syafi'i. Silibus sekolah agama negeri Johor. Okey? Ni dia. Dan yang ketiga, kitab tasawuf, ilmu tasawuf, kami menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Ni. Kitab yang kami gunakan. Jadi inilah 3 kitab yang siapa yang mendaftar dengan kami akan dapat ketiga-tiga kitab ni. Tak apa. Alhamdulillah. Ada cantik tu. Boleh belajar. Belajar sungguh-sungguh. Bila ngaji, kami punya kelas setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat pukul 8 malam hingga 10.30 malam. Tu kami punya kelas. Semua kitab betul. Semua kitab dalam Jawi. Memang kami ajarkan pelajar kami kenal ataupun tahu baca Jawi. Ni memang pelajar kami kita ajarkan. Okey. Dan pelajar kami pun siapa yang tak reti baca tulisan Jawi, kita ajarkan sampai boleh baca. Sebab apa? Sebab kita kaum Melayu, tuan-tuan cik puan. Ni juga antara khazanah ulama Ni peninggalan ulama. Ulama alam Melayu. Okey? Kita ni tuan-tuan cik puan, kalau kita kata kita orang Melayu tapi tak reti bahasa Jawi, Allah, malu tuan-tuan cik puan. Kita ni memang darah Jawi ni. Kan? Jadi kalau orang Melayu tak reti baca tulisan Jawi ni, malu juga. Kita kena belajar baca juga. Siap katan 3 tu, insya-Allah. Betul. Memang kita cara pengajian kami adalah dari kulit ke kulit. Kita belajar daripada kulit ke kulit. Kita bukan belajar 1-2 bab, tak. Okey. Terima kasih. Okey, jadi saya tunjukkan lagi satu kitab, iaitu kitab Pelita Penuntut. Terjemah daripada Risalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum. Ni. Okey. Ini kitab ni adab-adab belajar. Biasa berapa lama untuk habis 3 kitab tu? Wallahu a'lam. Kalau orang tanya saya, "Ustaz, berapa lama Ustaz kita boleh habis baca?" Saya tak berani jamin. Sebab kita juga mengambil kaedah-kaedah pondok. Kita juga ngajar guna kaedah pondok.
Kan? Dan setakat ni tak ada lagi lah saya tengok lah orang khatam kitab bawah daripada 5 tahun. Paling-paling 5 tahun ke atas baru habis. Okey. Betul. Senang cerita, selagi mana hidup, selagi mana hayat di kandung badan, tak settle fardu ain, belajarlah tuan-tuan cik puan. Okey. Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Betul, 8 tahun ke atas. Kalau dalam kitab matan farid, dalam kitab pelita pun kata apa? Minimum seorang belajar ilmu tu, nak kata alim 40 tahun dalam jalan ilmu. 40 tahun dalam jalan ilmu baru boleh kata alim. Tapi saya tak ada lah. Saya tukang baca kitab je tuan-tuan cik puan. Saya nak capai tahap ustaz pun tak lagi. Kan? Lagi nak capai tahap alim tu jauh sangat hidup. Okey. Tu dia. Kalau ada sijil stamp cukup tak lagi ilmu fardu ain? Dia bukan tak kisah. Ada degree PhD pun tanya dulu. Sifat 20 lepas tak? Selagi mana tak lepas fardu ain. Saya tak ada papan putih. Saya kalau ada papan putih, saya tunjukkan bagaimana yang dikatakan lepas fardu ain. Okey. Tu dia. Banyak nak cerita lepas fardu ain ni pada ilmu tauhid, pada sifat 20 sampai tahu dalil, kan? Pada nubuah macam mana? Pada sam'iyat, pada mumkinat, masuk pula pada ilmu fiqh pecampat, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Pada ibadat pula pecahan lagi, kan? Solat, puasa, zakat. Solat pun pecah lagi. Syarat sah solat, perkara membatalkan solat, rukun solat, sunat solat, kan? Ambil wuduk, itu semua fardu ain. Selagi mana tak settle segala perkara tu, belum masuk lagi pada bab munakahat, belum masuk lagi pada bab muamalat, macam mana zakat, macam mana nak kira zakat, itu semua termasuk dalam fardu ain. Selagi tak settle, selagi itulah kita belum lepas fardu ain, terutama pada ilmu tauhid. Selagi mana tak settle sifat 20, selagi mana tak reti buat dalil, selagi itulah kita belum settle fardu ain. Okey, sebab itulah kami dalam pertubuhan kita ada buka kelas. Kita memang buka kelas pengajian fardu ain. Setiap hari Jumaat pukul 8 malam. Kita dah buka dah untuk pelajar baru pukul 8 malam. 8 hingga 10.30 malam. Ni pelajar baru kami ya. Dan memang kita gunakan ketiga-tiga kitab ni. Okey. Allahu Akbar. Malu saya, takut saya tau. Saya takut juga ni. Betul kita kena perjuangkan tuan-tuan cik puan. Kena perjuangkan perkara ni. Okey. Ada masa Syafi'i ke dalam ni? Okey. Bukankah aliran pemikiran dalam Islam tu pelbagai? Betul. Tetapi kita kena ikut apa yang ulama tetapkan. Nampak? Bila mana masuk pada perkara agama, wajib ikut apa yang ulama tetapkan. Dia tak boleh sebab apa? Zaman sekarang ni orang dia bila mana tak mengikut ulama, dia akan rasa apa? Dia akan rasa diri dia betul. Contoh, dia baca ayat Quran, baca hadis. Dia faham hadis tu ikut fahaman dia. Tiba-tiba pula ada ustaz tunjuk kitab. Ustaz kata ulama bahas seperti ini. Dia faham C, ulama letakkan A. Dia kata salah ni. Nampak? Bila mana tak lalu jalan ulama, maka dia kata apa? Dia akan kata ulama ni salah ni. Sedangkan kitab ni ulama yang karang. Bukan saya karang sendiri, bukan saya karang apa tu, ni benda ni salah, bukan. Okey, tu dia. Ada lah. Syafiq ada Saya risau ni, tapi tak apalah. Ini yang kita perjuangkan. Tak apa, tak ada masalah. Ulama mana tetapkan? Ijma' ulama. Ijma' ulama. Dan inilah
semua perkara yang disepakati oleh ulama. Ijma' ulama' ni apa? Bukan satu dua ulama', tapi ijma' ulama' ni banyak ulama'. Nak keluarkan satu kitab, ulama' nak keluarkan satu kitab. Contoh saya ambil kitab Matla'ul Badrin, dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Bukan hanya setakat Syekh Daud Fatani je, kan? Tetapi Syekh Daud Fatani juga merujuk kepada ulama'-ulama' yang lain, kan? Nak mengeluarkan satu kitab ni bukan ikut pandangan dia seorang, bukan. Itu kaedah ulama', merujuk pada pakar-pakar, orang-orang hebat lah, orang-orang alim. Gitu, baru keluar satu kitab. Itu dia. Okey, faham Itu dia. Betul, Syekh Daud Fatani. Kalau kitab Matan Faridah, Syekh Ahmad Fatani. Okey, terima kasih. Ustaz, benar ke ada yang kata doa iftitah elok dibaca seperti yang Nabi baca? Nanti akan doa iftitah. Doa iftitah sunat. Sebelum baca Al-Fatihah, sunat membaca doa iftitah. Kan, selepas takbiratul ihram Allahu Akbar tu baca doa iftitah. Ulama dari Fatani. Ni dua kitab ni daripada memang ulama Fatani. Kalau ini Syekh Ahmad Al-Fatani, nampak ni, Syekh Ahmad Al-Fatani. Kalau ini Syekh Daud Fatani, nampak ni, Al-Fakir Abdul Fakir Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Itu dia. Mendapat pahala. Betul, dapat pahala. Okey. Jadi faham dan inilah perkara yang kita ajarkan. Okey. Di Fatani. Banyak lagi lah kita tak apalah. Saya korbankan saya punya perjalanan sebab kita nak ngajar. Kita ajarkan tuan-tuan cik puan. Baik. Jadi itulah perkara yang diajarkan dalam kelas kami. Kita ajarkan dalam kelas kami. Siapa yang betul-betul nak belajar fardu ain, nak lepaskan diri daripada fardu ain, kan, boleh daftar dengan kami. Sebab bagi anak ini satu polemik yang sebab bagi anta. Kalau bagi pendapat ulama tidak. Ini adalah satu perkara yang nak membetulkan akidah umat. Kan? Sebab kita ikut pandangan kita. Kita tak boleh. Perkara agama wajib ikut pandangan ulama. Wajib ikut pandangan, bukan ikut pandangan kita. Okey. Tu dia. Kan? Tapi ramai orang sekarang ni dia tak boleh. Dia kena ikut pandangan dia. Kan? Contoh, solat wajib tutup aurat. Dia kata, "Alah ustaz, pakai seluar pendek boleh lah ustaz." Wahabi kata bid'ah ustaz, macam mana? Dia kata bid'ah, biarlah kat dia. Kita kata perkara ini memang bid'ah juga. Memang bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kalau kumpulan dia tak pegang, dia tak boleh. Bid'ah tetap. Dia kata apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Dia memang neraka. Dia tak boleh. Dia tak ada perkataan bid'ah hasanah dalam kamus hidup dia, tak. Tapi kalau pada ahli sunnah wal jamaah, kita ada bid'ah hasanah. Contoh apa? Sambutan maulid. Lagi apa lagi? Baca Yasin malam Jumaat. Tu dia. Okey? Tak bermaksud. Okey, macam itu pendapat siapa tu? Pendapat siapa yang mengatakan perkara itu perkara itu tak boleh. Yang sebut tu Nabi. Baik. Saya nak tanya. Hadis tu ulama bahas boleh. Saya nak tanya, antara kita faham hadis dengan ulama faham hadis, mana lagi betul? Masuk lagi ramai-ramai. Saya tanyalah, antara fahaman kita dengan fahaman ulama, mana lagi betul? Saya tanya tu dulu.
Okey, ulama tak maksum, ulama tak maksum. Okey, lepas tu saya kata, saya ulang balik sekali. Antara pemahaman ulama dengan pemahaman kita, saya tanya, siapa lagi pandai? Fahaman ulama. Ulama lagi pandai. Contoh, kalau ada pendapat kita yang bertentangan dengan pandangan ulama, nak ikut mana? Saya tanya lagi sekali. Kalau ada pendapat kita dengan pendapat ulama membahaskan satu hadis, okey? Kita faham A, ulama faham B. Nak ikut mana? Ikut ulama. Mana boleh ikut kita? Tak boleh. Sebab apa? Yang pertama, sebab kita tak ada ilmu. Ingat tuan-tuan cik puan, tanamkan dalam hati. Kita tak ada ilmu untuk memahami hadis dan Al-Quran. Pegang itu dulu. Kalau tuan-tuan cik puan ada ilmu yang boleh memahami Al-Quran dan hadis, maka tuan-tuan cik puan digelar sebagai mujtahid, orang yang boleh buat ijtihad. Ni saya dah terangkan paling detail. Sebab tu saya kata kena ada papan putih. Papan putih tak ada pula. Okey. Tu dia. Contoh, ini ulama, ini kita. Ulama faham Al-Quran dan hadis dengan jalan yang benar. Kita nak faham Al-Quran hadis, tapi kita nahwu sharaf pun tak tahu, mantik balaghah pun tak tahu, nasah mansah pun tak tahu, ayat mutasyabihat, ayat mukahamat pun tak reti beza. Lepas tu kata kita lagi faham Al-Quran, kita lagi faham hadis. Macam mana tu? Macam mana tahap kita tu? Seolah-olah apa? Kita dengan ulama sama level. Oh, power lah. Kan? Betul, dia sebab nafsu belajar macam tu lah. Kan? Bila mana dia rasa dia lagi pandai daripada ulama, maka akhirnya macam tu lah. Itu yang dia kata tu, ni tak boleh ustaz, maulid ni haram ni, bid'ah ni. Siapa buat maulid ni? Itu belum lagi tu. Baca Yasin, buka botol air. Botol air, buka tutup botol tu. Baca Yasin. Oh, lagi lah. Syirik. Kata golongan lagi satu. Kalau ahli sunnah, kita harus untuk kita bertawasul dengan tabarruk. Nampak tak? Berbeza pandangan ulama dengan pandangan kita. Sebab tu saya kata, belajar ikut pandangan ulama, jangan ikut pandangan kita. Saya rasa pendapat ulama, nampak? Bila mana tak belajar, macam ginilah perkataan-perkataan dia keluarkan. Saya rasa ulama salah ustaz. Kan? Itu yang jadinya sampai ada satu golongan tu, dia kata apa? Dia kata Imam Syafi'i pun ada salah. Bila mana kita menyalahkan ulama, bermaksud kita lagi pandai daripada ulama. Gitu je. Senang kata gitu. Okey. Ustaz ikut ulama mana? Kami ikut kitab. Okey. Itu dia. Okey, faham Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi itulah, siapa yang rasa nak daftar kelas kami, saya buka lah. Ustaz ni asyik cakap ada kelas je, tapi tak buka pun. Ni kita bagi jalan penyelesaian. Saya dah cerita masalah, kita cerita jalan penyelesaian. Kan? Siapa yang nak daftar kelas dengan kami, boleh guna, tak ada masalah. Okey. Ni dia. Ni, saya buka dekat beg kuning ni tuan-tuan cik puan. Saya buka dekat beg kuning. Okey. Siapa yang nak daftar kelas dengan kami, boleh tekan dekat beg kuning, laju-laju. Okey. Ada yang kata Imam Ahmad salah pula. Siapa yang kata Imam Ahmad salah? Allah Akbar. Itu saya kata. Okey. Okey. Okay, tak apa. Kita tetap tak kisah. Betul bila mana? Betul kita ajar. Bila mana akidah kita kuat, datanglah apa segala perkara sekalipun. Datanglah ajaran sesat A, ajaran sesat B, Syiah, Hizbut Tahrir ke, kan? Ayah Pin ke,
Mama Gufron ke, semua kita tahu ini semua salah. Gitu dia. Bila mana akidah kita betul, kuat, pegang sungguh-sungguh dalam hati, tanam dekat jiwa, pasak sungguh-sungguh. Okey. Tu dia. Kan? Tu pentingnya belajar ilmu, sungguh-sungguh. Siapa yang nak daftar tu boleh tekan dekat beg kuning tu. Okey. Boleh tekan dekat beg kuning. Jangan risau, kita ajar perkara yang betul. Kalau betul saya kata, kalau tuan-tuan cik puan rasa saya ni salah, tolak saya, tolak. Jangan pegang perkataan saya. Kalau tuan-tuan cik puan rasa perkataan yang saya keluarkan ni, yang saya rujuk kitab ni, benda ni bertentangan dengan apa yang tuan puan belajar, tolak saya. Jangan ikut saya. Saya kata betul-betul tuan-tuan cik puan. Kalau tuan-tuan cik puan tengok saya ni macam, ni betul tak betul ni dia ngajar ni, kalau saya salah, tolak saya. Okey. Tu dia. Baik. Faham Tapi kalau perkara ni betul, maka boleh ikut. Ini dipegang oleh Johor, Asy'ariyah Maturidiyah. Memang fatwa negeri Johor pegang Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau awak negeri lain yang tak pegang, tak kisahlah, saya tak kisahlah. Mana-mana je lah. Okey, faham Dah jelas macam mana? Dah power belum? Lepas ni dah boleh lawan belum? Dah boleh lawan belum? Kan, saya dah lawan lah. Kita dah lawan lah. Ni tak tahu ni. Mungkin esok muka saya viral ni. Saya risau ni. Hari ni ramai betul masuk. Esok ada je. Ni ustaz daripada pertubuhan ni mengajar salah. Habis lah. Saya risau ni. Tengoklah macam ni 2-3 hari macam ni. Kita tak buat live. Kita sembunyi dulu lah. Tak ada lah. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Saya cakap ni bukan ikut sedap saya. Tak apalah. Nak viral pun viral lah. Esok dapat surat jemputan kot. Itulah. Mungkin esok saya kena pergi luar negeri ni. Mungkin esok saya kena berhijrah ni. Mungkin saya kena kena bertapa dalam gua ke, macam mana ke. Okay. Nanti gambar ustaz ada virus kat room mereka. Betul. Saya dah tahu dah. Saya dah biasa dah masuk satu grup tu. Yang live malam-malaman pukul 11-12 tu, saya dah biasa masuk lah. Dia akan tampal golongan orang-orang yang menentang mereka, lepas tu dia bahas. Saya biasa masuk. Saya tak tahu, mungkin lepas ni muka saya kena. Tak apalah, biarlah viral. Biarlah viral. Saya tak kisah. Kita lagi suka. Kita lagi suka viral-viral ni. Memang kita, saya lah, guru saya kata tak boleh, tapi saya kata tak apa, boleh. Tak apalah. Ya, kita tahu, kita masuk. Kita tengok tingkap, tengok luar tingkap. Okey. Jadi itulah. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, itu saja petang ni. Minta maaf lah tak dapat cerita banyak. Sebab apa? Sebab saya tak ada papan putih. Ni masalahnya ni. Saya lepas ni kalau mana-mana saya kena bawa papan putih lah. Kan? Bawa papan putih baru orang jelas nampak. Siap lukis lagi. Walaupun lukisan saya tak seberapa, tapi tak apalah, orang awam boleh faham. Okey Jadi insya-Allah itu je. Betul, kita berani kerana benar. Kan? Kita bukan salah. Kita order satu. Faham betul tak? Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, terima kasih. Ingat, siapa yang nak daftar kelas kami boleh tekan dekat beg kuning. Tekan dekat beg kuning. Jangan risau. Saya tak jual kitab yang ditulis oleh saya tak. Saya jual kitab yang dikarang oleh ulama saja. Okey. Tu dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, siapa yang betul-betul nak belajar, kan, boleh tekan dekat beg kuning. Kita belajar sama-sama. Ingat, kita belajar, niat kita bukan kita nak gaduh, bukan kita nak lawan. Tak. Utama belajar kerana nak betulkan akidah kita. Belajar utama niat kerana nak tetapkan hati kita pada akidah yang benar, seperti mana yang telah dipandukan ataupun telah disusunkan oleh ijma' ulama', oleh para ulama'. Itu dia. Okey InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan cik puan. Jadi itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau ada terkurang ke, ada tergaduh sikit ke, biasalah. Muda-muda macam ni. Orang kata apa? Darah panas. Darah muda kan? Darah muda. Tak apalah. Minta maaf jugalah.
Biasa dalam line tak boleh baik-baik sangat. Kena kadang-kadang yang kena hentak tu memang kena hentak betul. Okey, itu saja daripada saya. Dari tadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada live yang akan datang. Okey, insya-Allah.